ataupun boleh tengok kat YouTube juga. Jangan lupa like dan subscribe page tersebut. Dan kat sini kita ada sebagai contoh, kita ambil 3% daripada, katakanlah kita deposit dengan wang sebanyak $300. Jadi $300 ni kita darab dengan 3%, kita dapat dalam $9. Jadi apabila kita di MT4, kita boleh tarik kita punya kita punya stop loss tu kan. Kalau trade guna desktop, pakai Windows kan, kat situ kita boleh, lepas entry tu kita boleh letak kita punya stop loss lah. Kita boleh tarik sampai kat belah kanan, belah kiri tu kita akan dapat nilai stop loss kita sebanyak $9. Okay, $9 tu. Dan untuk dapatkan $9, katakan kita target stop loss kita sebanyak 50 pips. Okay, alright. Ni macam lain sikit kita kot. Dan kita dapat 0.18. Betul F? Satu lot dia. Jadi lot dia 0.18 macam terlebih. Tak apa kot. Okay, kalau 50 pip gerak, $9 bagi 50 pip dapat 0.18. Sekejap saya buat kira MT kan. Kalau salah saya betul kan? Lebih kurang lah. 50 pip. 50 pip ke 5 pip ni. Okay, oleh itu lot yang digunakan 0.18. Okay, kalau lot kita buka dengan lot size 0.18 dan kita tarik pip stop loss sebanyak 50 pip. Okay, kalau terkena stop loss, kita hanya rugi sebanyak 3% daripada equity kita, iaitu $9. Dan kita punya baki sebanyak 97% untuk meneruskan trade. Okay, apabila kita dapat meneruskan kita punya trade sebanyak 97 ni, insyaAllah pada next trade, kalau katakan first trade kita loss, kita boleh cover balik. Ini penting tuan-tuan untuk combine dengan trading plan masing-masing. Okay, dan seterusnya dengan risk reward ratio yang betul. Kerugian yang sebelum ni boleh recover. Okay? Ini yang kita nak highlight kan. Kadang-kadang ada yang lepas kalah terus entry, lepas kalah terus entry. Itu lebih risiko lah dari segi money management kita. Okay? Tak ikut kita apa yang kita set, apa yang kita persetujui sebelum ni. Dan kaedah yang kedua iaitu pips endurance. Okey, pips endurance macam mana? Contohnya dalam tuan-tuan ada $1,000. Okey, $1,000 tu tuan-tuan pecahkan daripada, katakan pecah 5 ataupun contoh dalam ni pecah 10 sebab pakai 10% kan. Jadi pecah 10 untuk masukkan dalam satu account trading. Jadi tuan-tuan ada dapat dalam 10 account yang berisi $100. Okey, yang mana total equity tuan-tuan yang tuan-tuan gunakan modal untuk trade sebanyak $1,000. Jadi sekiranya satu account yang tuan-tuan trade tu, biasanya yang paling endurance ni biasanya yang jenis-jenis high risk. Okay, yang mana kalau satu account MC yang jenis tak stop loss lah, yang tak percaya yang broker ni kadang-kadang dia tipu kan, dia pun ambil stop loss, makan stop loss. jadi depa trade tak pakai orang kata apa, stop loss. Okay, jadi apabila tak pakai stop loss, kita open position, set saja TP dan close account tersebut. Jadi dalam 10 account ni takkan satu tak kena. Betul Sifai? Jadi itulah kelebihan money management pay endurance. Dan sekiranya account tersebut MC, okay, dia ada lagi baki 9 account yang asing, yang lain yang boleh digunakan untuk trade. Ini cara orang yang pay endurance menggunakan teknik pay endurance untuk mengawal emosi masing-masing. Okay, kita ada komen. Waalaikumsalam Cik Muhammad Rafizi Ejai. Okay? Waalaikumsalam Cik Muhammad Rafizi. Okay, seterusnya untuk pengiraan pay endurance macam tadi juga. Okay, berapa kita nak letak dalam satu account. Okay, dan kita darabkan dengan trade. Okay, contohnya tadi kita ambil 10%. Dan total kita punya equity adalah dalam ni adalah sebanyak $300. So 10% kat situ adalah satu account kita boleh letak dalam $30. Jadi $30 kita bahagi dengan 5,000 pip yang kiranya 5,000 pip ni untuk tahan MC sebenarnya. Betul. Jadi kita buka kan lot 0006. Tak. Sebenarnya dalam MT4 kita boleh buka 0.01 So ini ini secara teori lah. Secara teori dia lah macam ni.
teori Okey, dia. dan 0.06 ni perlu ingatkan sebab sebab apa 0.06 kalau dalam akaun sen dia jadi 0.6. Okey, darab 2 lah. Betul. Darab 2 dia buang 2 Okay. kosong jadi 0.6. Okey, biasanya yang lot kecil yang bawah $1 biasanya untuk menampung dia punya nak buka lot lebih besar tu kita pakai akaun sen lah. Ini kelebihan Peak Endurance. Dia biasanya trade pakai akaun sen. Jadi trader hanya perlu fokus untuk melaksanakan entry dan meletakkan TP. Tak perlu risau langsung pasal stop loss Sifat nah. Okay. Jadi Sifat suka pakai ni Sifat. Ya, anda trader pada satu. Sayang ni. Kalau risk reward ratio tekan button love. Kalau Peak Endurance tekan button tepuk. Betul. Cuba anda komen, anda di mana? Anda jenis Peak Endurance punya orang ke ataupun money ratio punya? Ya, Risk ratio punya orang. betul. Macam Sifu dia risk ratio. Saya ni Saya Endurance risk punya ratio. orang. Walaupun kami Sifat finance tapi kami tak gaduh. Macam bertemu better trader Sifat. Kita tak gaduh Sifat. Tak ada. Tak ada, cuma geletek-geletek sikit. Geletek-geletek sikit. Kena isi kanak terbaring tu. Dia mula-mula S dulu dia akan baring. Betul S. Betul. Jangkit. Jangkit. Aduh. Okey, seterusnya saya lepas ke CFF lah untuk sambung. Okay, terima kasih Sifu S. Alright, so tadi berkaitan dengan Peak Endurance dan risk ratio. Sekarang kita tengok kesalahan yang selalu dilakukan oleh trader-trader. Termasuklah kami, okay. Kebanyakan trader yang salah dalam risk adalah mereka meletakkan semua modal trading mereka dan bergantung kepada Peak Endurance. Oleh sebab itu, apabila MC mereka berasa amat kecewa, ni emosi pula lah. Dan kehilangan arah. Sebab apa? Sebab semua wang dilaburkan akibat MC. Ada sampai gila pun ada. Benda ni kalau tak boleh accept, kalau tak boleh redha, okay. So kesimpulan dia, tu kena ada kesimpulan di mana kedua-dua kaedah yang digariskan ada kelebihan. Saya kata anda di mana? Anda pilih yang mana satu. Anda tahu diri anda sendiri. Dan sebagai seorang trader, anda sepatutnya tidak perlu mengikut kata-kata trader lain. Bermaksud, aku ikut akulah. Aku ni, kau hang kena macam aku. Tak boleh. Anda tahu diri anda sendiri. Anda kena decide anda di bawah kategori yang mana satu. Ya. Betul tak? Kaedah mana yang lebih sesuai dengan anda, dengan psikologi anda dan diri anda. Anda tahu diri anda. Anda tu jenis yang tamak ataupun anda jenis yang relax, anda jenis yang disiplin. Kalau disiplin tu, kena risk ratio management. Disiplin okey lah. Kalau jenis yang tamak, kalau lingkuk-lingkuk menang-menang, endurance lah. Bukan kata kita ni tamak tak, yang jenis, maksudnya faham tak? Jadi diri anda macam mana? Yang macam mana? Anda yang tahu diri anda lah. Anda kena jawab sendiri tu. Cuba tekan ni orang komen ataupun tekan love ke untuk yang macam tipe yang kata tadi. Review ataupun video tekanlah like ke apa. Salah, okay? Jadi ada respon kan. Alhamdulillah. Okay, next. Alright. Adakah anda tergolong dalam ciri-ciri trader di bawah? Okay? Pernahkah anda rasa gelisah sangat tidur malam? Ni kereta best ni. Sebab ada posisi yang masih belum close lagi. Ini kita nak tidur ni. Kata jadi MC ke apa cerita tu kan. Pernah tak anda bawa open masuk toilet sebab nak monitor posisi yang masih open tu, yang tengok anime tu biasa. Macam dekat masuk tengok pun masuk toilet nak monitor position pun biasa. Selalu dengan trader saya yakin ramai pula. Okay, mostly memang macam tu. Alright, so terima kasih. Kita pun dah naik jadi 50 lah. Ya, Alhamdulillah. Jika jawapan anda ya, maka anda tak serangan. Saya kata tadi, ramai macam tu. Ramai. Bukan kata nak main game saja. Nak monitor. Kadang-kadang tengok, dia masuk. Nak monitor game ni tak. Kadang-kadang monitor. Open, close. Kalau dia dah close belum, dah hiti belum. Dia dah kena, dah habis ke macam mana kan. Kadang-kadang benda tahu kan. Mengacau emosi. Anda tergolong dalam trader yang walaupun dengan modal juta-juta, saya kata tadi, kalau tak guna program elok, anda kata tak loss, dia pun lagi MC. Sampai tahap gila pun ada. Kita minta simpang benda tu. Okay? Benda tu kena minta simpang. Kadang-kadang kan, kita ni bukan kita tak ada tahu. Hilang banyak duit. Mungkin nak gunakan beli untuk anak-anak. Kita tak tahu. Dia sekali hilang, habis. That's why management is very important. Nampak biasa tapi sangat penting. Okay, tuan-tuan kalau nak trade kena faham yang ni dulu.
Kena belajar kiraan je Sipoi ajak tadi. Ni boleh tahan berapa banyak. Sustaining power dia banyak mana. So, yang paling penting. Alright? Alright. Okay, next. Okay, so ni saya siapa ya? Okay. Saya lagi. Sipoi, betul? Okay. Alamak, dia repress tak saya. Okay, seterusnya kenapa kena ada money management dan emotion management. Jadi selain pada money management ya, tuan-tuan, emosi management sangat penting dalam trading. Jadi money management ni kita nak kawal risiko lah dalam kita punya satu entry. Tapi emosi management ni lebih macam kita nak mengawal emosi kita daripada trade berbanding dengan kita pakai otak untuk trade. Biasanya kalau kita trade kita kena pakai otak je, fair. Betul? Lain macam ayat tu, lain macam. Lain macam. Dekat sikit hati saya. Tapi bila emosi masuk, kita start, contohnya kita kita ada trading plan, kita ikut. Okay, 3 trading plan kita entry tak kena. Jadi kena stop loss. Jadi kita pun, apa ni, aku nak, minggu ni aku tak ada target, nak dapat 20% daripada equity aku. Nak naik. Jadi, next, kita pun cari setup. Dan, ini nampak macam cantik ni. Kita entry, lot besar. Jadi, apabila entry lot besar, kena stop loss, habis. Okay, habis. Kalau yang pakai stop loss tak apa, tapi kalau tak pakai stop loss ni, buka lot kecil. Okay, lepas tu layer lagi. Besar sikit. Layer lagi besar. Okay, layer. Sampailah dia punya account dia tak mampu tanggung margin yang dibuka tu, lalu jadilah jadi margin call. Okay, yang supaya biasa kenal lah, margin call, MC lah orang panggil. Okay? MC satu istilah yang para trader kita ni banyak yang takut. Jadi dalam bukan takut ni, sebenarnya MC ni penting lah untuk kita, untuk bagi pengalaman kita mengajar. Okay? Dalam untuk kita belajar dalam trading ni, MC ni satu pengalaman. InsyaAllah semua orang boleh ada. Tapi kalau tuan-tuan jenis yang pandai kawal emosi, pandai kawal money management, insyaAllah MC ni jauh lah pada hidup tuan-tuan perempuan. So hubungan money management dan emotion management, contohnya jika kita kurang memahami money management hingga terlalu loss, ini yang tadi tu lah yang saya explain pasal tiga kali kalah, lepas tu termasuk lot keempat lagi besar. Jadi kebanyakan kita hilang tumpuan dan disiplin kita pun habis ke laut. Betul kan? Seterusnya, di sebaliknya kita semakin baik kita boleh menerapkan money management dan trading, semakin terkendali emosi kita untuk trading. Okay, ini maksudnya kalau kita semakin lama kita apply money management concept, okay, kita letak 3% untuk setiap kali entry kita, risiko 3%. Lama kita faham, emosi kita pun dah di-train, okay, untuk kita masuk trade. Jadi ini pentingnya untuk kita ada money management yang konsisten dengan kita punya trading lah. Dan strategi trading di samping money management dan emotion management adalah komponen utama dalam trading. Okay, money management dan emotion management biasanya bagi saya satu faktor sangat penting dalam satu trading plan, yang mana boleh ambil dalam 70% daripada kita punya total the importance of trading plan kita. Yang selebih 30% tu lebih kepada entry kita ataupun cara kita baca chart sebenarnya. Dan sekiranya tuan-tuan yakin pada trading strategi dan yang tuan-tuan gunakan, tuan-tuan boleh menghasilkan profit yang konsisten lah, as long as tuan-tuan dan perempuan jaga money management dan juga jaga emosi. Okay, sekiranya disiplin yang tinggi ni, dengan orang yang disiplin tinggi biasanya dia akan sukses. Betul. Dan ini dibuktikan juga di dalam financial punya trading. Okay, financial trading biasanya orang yang disiplin, yang follow strategi, yang follow money management dan juga jaga emosi, insya-Allah dia boleh, amat susah lah akaun dia untuk MC. Tuan-tuan boleh tunjuk dekat anak tuan-tuan ataupun investor yang akan datang, macam mana tuan-tuan grow the account daripada katakan $1 jadi ke $1,000 ataupun $1 jadi ke $10,000. Macam mana tuan-tuan boleh nak tunjuk kat investor supaya untuk meyakinkan kawan. Macam itulah kalau apa yang kita faham lah untuk money dan emotion management. Okay, ini sebenarnya super F. Takhir. Alright. Okay.
So, pentingnya MM ni dan EM ni, apa dia? Okey, penggunaan money management yang betul dapat membuatkan anda lebih yakin dan tenang dalam trading. Betul, kita tak perlu bawa masuk handphone dalam toilet, tak perlu benda-benda tu. Sebab apa? Kita dah tahu. Kita tahu target kita kat mana, kita boleh tahan banyak mana. Kita ada ilmu, kita ada strategi, betul tak? Perkataan yang dapat lihat ada ilmu. Ilmu mesti kena ada. Trading mesti kena ada ilmu. Mana boleh gambling? Gambling tak boleh. Okey? Plus MM. Menghasilkan emosi management yang stabil. Sebab apa? Tak payahlah kita sambil berak tu bawa nak monitor kita punya apa ni? Baik-baik tengok anime tak sih? Kurang tuan-tuan kurang Alright. So maknanya kita boleh lebih tenang lah. Mana kita tahu apa target kita. Kalau kena take profit kita alhamdulillah. Kalau turun macam mana pun kita boleh tahan, insya-Allah dia akan boundary balik. Dia akan naik. Itulah ada graf kan, ada naik turun, buy and sell, okey? Apabila emosi yang stabil tercipta, percayalah setiap keputusan yang anda buat akan mendatangkan keuntungan. Okey, bila emosi stabil, ilmu cukup, money management, ada ilmu tentang money management, okey, insya-Allah tuan-tuan, profit tu akan datang sendiri, insya-Allah tuan-tuan. Insya-Allah. InsyaAllah. Okey, so dah lalang ada masa sih saya nak cerita dengan lebih jelas lah. Dah lalang para apa pendengar kita ramai juga you know. Kita tuan-tuan kat share lah tuan-tuan buat hutang les juga kan. Okey, so pada saya ni seorang quick endurance punya style, okey? Ya. Saya nak cerita, saya nak share sikit dengan para pendengar. Dah lalang pendengar ramai kan, seronok nak bercerita. Okey, so bila saya punya style macam untuk new trader lah, bagus jugalah guna quick endurance ni. Quick endurance ni bagi manusia yang macam saya ni yang susah nak letak stop loss. Maknanya kurang lah disiplin dia tu. Ada disiplin tapi kurang. Kadang-kadang kita lupa. Biasalah dah tua kan. Jadi contoh macam saya. Contoh tuan-tuan ada contoh 200 USD. Betul macam saya buat 200 USD. 50 USD letak dalam satu account. Account ni semua tak dalam satu banyak kan. Dalam satu account. Lagi letak dalam satu account. Mana tuan-tuan ada 4 account yang ada 50 USD contoh kan. Okey, contoh satu account yang 50 USD, tuan-tuan fokuskan untuk satu pay. Contoh macam saya buat macam tu. Contoh kita pay GU. Tuan-tuan trade je GU. Selagi mana tak profit, selagi mana apa ke, kita dah faham, kita dah ada ilmu. Kita letak target kita selagi mana tak sampai tak profit, selagi mana dia jatuh macam mana pun. Macam mana dia jatuh pun kita tahu tahap kekuatan kita boleh tahan. Tapi kalau nak MC juga habis $50 saja. Dia tak akan melibatkan $200. Betul tak tuan-tuan? Sebab dia ada lagi $150 yang make up tu, lagi 3 account. So account nombor 2, tuan-tuan buatlah tuan-tuan nak trade minyak oil trade minyak, buat account nombor 2 tu tak campur dengan yang pertama, jadi dia tak jadi berat. Dia tuan-tuan layer satu account tu semua benda tu yang sempat nak MC, okey? Account nombor 2 tuan-tuan letak minyak. Tuan-tuan start, okey, tuan-tuan letak dia berapa? Tuan-tuan kira tuan-tuan minyak mana? Tuan-tuan tinggal. Nombor 3 contoh tuan-tuan letak untuk currency lah, contoh pay, euro, USD dan sebagainya. Yang 4 pun sama. Jadi tuan-tuan dah pecahkan risiko tuan-tuan tu kepada 4 bahagian. Jadi dia kurang risiko. Jadi bila kata nak MC contoh daripada 4 ekor, 1 ekor MC, USD terbang lah. Yang lain semua profit. Bermaksud tuan profit lah. Dalam bisnes ada untung rugi, kena faham. So kita pecahkan supaya kurangkan risiko kita nak rugi. Kena faham itu cara saya lah. Okay, cara disiplin macam saya ni. Okay, bukan tak ada disiplin, ada lagi. Lagi satu saya nak share jugalah, okay. Saya pernah terbaca lah jugalah, ada seorang master trader ni dia gunakan beberapa jenis account lah dan dia trade menggunakan risk reward management. Okay, risk reward ratio, okay. Dan cara dia buka dia satu account untuk trade di swing, iaitu H4 ke atas, satu lagi account intraday H1 dan ataupun M30 H4, dan juga yang account ketiga account scalping. Tu ada kata-kata tangan, dia tengok apa setup cantik, dia cuba masuk. So account yang keperang lah panggil. So dengan 3 jenis account ni, dia boleh manage dia punya emosi dia untuk trade. Maksudnya sebagai seorang trader, kalau kita jadi full time trader biasanya kita akan tengok chart tu lebih daripada orang lain. Maksudnya nampak saya tak pasal ni boleh masuk ni, Sifu tak bagi signal lagi ni, tapi aku nak masuk. Dan dia gunakan salah satu account, itu account mungkin account scalping, sebab dia nampak risk reward yang ratio yang dah untuk dia trade lah. Contohnya mungkin stop loss sejak semalam kita dapat signal yang 3 pip Sifu kan. So dia boleh masuk dalam kategori scalping punya teknik. Okay. Dan kalau boleh elakkan daripada gabung beberapa trading teknik, okay, di dalam satu account. Sebab biasanya
apabila kita buka satu position tu, kita akan gunakan money management yang kita set ataupun strategi yang kita set sebelum ni berdasarkan kita punya equity. Jadi apabila kita mula campur dengan 2-3 trading strategi, contohnya kalau tuan-tuan pakai stokastik, tiba-tiba nak pakai RSI untuk entry kan. Jadi kalau boleh elakkan disebabkan silap akhir bulan mungkin kita tengah floating tu, kita dua entry yang floating ni dia boleh kacau kita punya margin account kan Sifat? Betul. Itu jadi pentingnya kita untuk ada money management dan juga emosi management. Kadang-kadang jangan terpengaruh pula dengan orang kata saya buat full margin. Okay, satu malam saya boleh buat $10,000. Itu dia punya rezeki dia, Tuhan nak bagi kat dia. Tapi tuan-tuan kena ingat yang sebenarnya dalam trading ni kita tak bertanding dengan siapa-siapa. Betul kan? Betul. Kita hanya nak dapatkan consistency dalam trading, insyaAllah. Itu lebih membantu daripada kita nak buat full margin setup tapi dalam $10,000 juga kita urus untuk dapat setup tersebut. Lepas tu bila dah dapat full margin, kita pakai canang ke orang sekarang. Yang penting konsisten tu penting. Betul. CFF pun CFF dengan saya dah banyak kali MC CFF. Bukan kita tipu-tipu. Kami ni kalau nak cerita bab pengalaman tu kena buat satu slot lagi ya. Orang kata sebenarnya banyak cerita kami MC sebenarnya kata kita manusia mesti tak lari pada emosi. Mula-mula dulu cerita. Saya cerita tak ada cerita dia pun MC. Kami tukar, kami cari ilmu, kami belajar, kami study, kami tuntut banyak-banyak lah. Tukar lagi share MC juga. Tapi tak kena. Tak boleh pakai. Tak kena. Macam-macam trade. Benda tu sesuai dengan orang lain kan. Tapi yang kita tak trade. Last kali bertahun-tahun cerita orang buat lain kali naked chat juga kami sesuai. Jadi kita susah buat naked chat. Itu yang buat support dari sistem. Itu saja. Naked chat dan perlu sesuaikan dengan current equity lah. Equity masing-masing. Kalau ada $100, trade dengan $100. Buat 0.01 ataupun 0.05 terpulang lah pada ikut management lah. Kalau ikut stop lossnya nipis, biasanya buka lot besar sikit lah supaya kita dapat lebih profit. Jadi biasanya macam tu kita trade sekarang. Walaupun nampak macam simple je, nampak MT4 semua orang boleh trade lah. Tapi perlu diingatkan juga dalam tu banyak jerung-jerung, banyak institusi yang lebih banyak duit yang ada equity dalam dia punya MT4. Katakanlah MT4 dalam MT4 ada juta-juta sebenarnya. Sekali dia buka position mampoi kita kena libas. Sebab tu tuan-tuan kena kira sustaining power sebenarnya. Kira sustaining power. Penting tu tuan-tuan. Tuan-tuan tahan sampai banyak mana nak kena libas. Itu dia istilah dia. Tuan-tuan boleh tahan banyak mana nak kena libas. Berapa kali boleh libas, kena libas. Kalau boleh tahan. Tak ada masalah. Okay, kalau tak boleh tahan kena pakai risk ratio. Letak je stop loss. Dia libas betul tu. Okay? Betul. Alright. So saya nak share sikit lah. Semalam pergi Euro USD bagi buy, alhamdulillah naik. So kalau kita nak kira dari segi risk reward ratio menggunakan trading view sedangkan ramai orang kita boleh share, saya boleh share sikit lah. Tak ada masalah. Silakan. Tak ada masalah, jangan maju lah. Tak ada salah. Okay. Saya lagi suka. Lagi senang dia. Suka share kat kawan-kawan kita, insya-Allah, mudah-mudahan ada manfaat. So katakan ni live chat Euro USD nampak dia turun, tapi tuan-tuan nampak ni ada gaya dia nak naik Jadi tuan-tuan rasa dia nak naik, okey. Apabila sampai kat sini dia berlaku satu rejection, tuan-tuan kata saya nak buy. Okey, nak buy, target kita mungkin kita tanda marking siap-siap. Area-area sini dia nak test. So kita marking dulu MT4 kita, tak ada masalah, kita pergi tanda dia kat situ. Katakanlah dia nak naik sampai ke tahap tu, okey. Ini saya buat contoh jangan dengan entry ikut saya pula. Ni sekadar contoh. Okey, kita anggap yang price ni dia punya area swap zone yang kita selalu pakai guna untuk trading plan, gunakan support resistance dan bawah ni ada satu lagi support area dia bawah ni. So sekiranya tuan-tuan ada satu menggunakan modal besar, biasanya dia boleh entry dengan stop loss di bawah support. Okey, di sini cara nak entry je kita ajar mungkin dari segi long position di trading view kita boleh gunakan long position, katakan kita buat instant buy, TP kita di atas ni dan kalau boleh risk reward ratio yang kita cuba dapatkan adalah sebanyak 2.0 2.0.
yang mana kita punya stop loss adalah 12 pip katakan kat sini, dan TP kita hanya 25 pip. So apa yang maksud dia dengan 12 pip ni, 25 pip ni? Maksudnya dalam setiap trading plan kita, kalau kita dapat jadi kalau kita katakan kita loss, kita punya harga turun lah, tak ikut kita punya plan, dia meneruskan penurunan, dia akan kena 12 pip saja. Dia kena stop loss 12 pip. Kemudian apabila dia sekiranya harga ni dia ikut price action kita ataupun dia ikut kita punya plan. Okey, harga ni betul Euro USD dia naik, dia test sampai $25 pip. 25 pip kena. Jadi alhamdulillah pip kita dapat lah dekat situ Sifan. Inilah kepentingan kita untuk pakai risk reward ratio, dan saya sarankan lah kepada tuan-tuan dan puan untuk menggunakan risk reward ratio yang value dia 2. Okey, 2 nisbah 1 atau lebih. Okey, maksudnya take profit kita double ataupun triple daripada kita punya stop loss dalam 12 pip. Ini kan katakan 12 pip, stop loss kita dalam 25 pip, kata macam tu. Boleh Sifan? Boleh cantik tu. Okey, sekian tuan-tuan dapat ini untuk tadi setup. Kalau di swing setup daily ataupun H4, tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan dapat setup, ini ada engulfing pada daily semalam, jadi saya nak buy lah. Okey, pakat tuan-tuan letak buy, boleh hold lama-lama. Okey. Okey, dan kita cuba tengok di daily, letak biasanya sebab kena engulfing kan, kita letak di bawah. Okay, di bawah shadow dia dalam beberapa pip kat situ. Kat sini katakan saya letak 30 pip, dan saya cuba target harga untuk sampai ke area base yang sebelum ni. Katakan dia sampai ke sini untuk dia test balik. Jadi saya letak dalam kat situ dan saya target harga boleh jump naik sehingga ke area 1.185 tidak. Dan kat situ kita dapat dalam 112 pip. Okey, kat sini kalau ikutkan trading plan kita, stop loss kita hanya 33 pip, dan kita punya, kalau kita menang trade ni, kita dapat dalam 112 pip. Okey, dan apabila kita dapat 3 dan dengan trading setup ni kita dapat 3.39 nisbah 1. Okey, stop loss kita 33 pip, nipis, dan keuntungan kita 112.1 pips. Itu ini trading tip saya lah. Tuan-tuan, kalau saya sifu lain lagi pandai kot, saya cuma share apa yang saya faham lah. Betul. Jadi Sifai, macam mana Sifai jaga emosi Sifai daripada floating, Sifai nak rasa nak close lah, tak mahu rugi. Macam mana Sifai buat? Saya macam ni. Saya sebab kita cakap pasal peak endurance tadi. Peak endurance ni sebenarnya tak payah risau. Sebab contoh macam saya kata tadi, diorang pada pecah pada 50 sebanyak 4 ekar. Tengah trader tu dia ada 50 USD je. Macam mana tu Zipo S? Lagi tengah orang tanya kan, macam mana nak pecah tu? 50 USD pecah pada 5 ekar. Memulai satu ekar 10 USD, 10 USD, 10 USD, 10 USD. Jangan satu ekar 10 USD, trade entry 1 sen, 10 sen, jangan. Buatlah 0.0, 0.01 macam tu kan. So kita kena kira. So selagi mana tuan-tuan dah fikir macam Zipo S buat tadi kan. Tuan dah tahu, mungkin price akan bergerak ke atas. Tuan letak take profit situ. And then, macam saya lah, saya take profit, saya letak tinggi. Saya memang target mana pergi jauh. Okay, saya letak. Contoh dia berapa floating saya kira. Saya kira contoh dia sampai 40%. Ini lepas saya punya, at least saya punya margin saya boleh cover. Okay, saya tak ada masalah, saya akan letak. So, saya biar, walaupun dia float macam mana pun, saya tak tahu. Mungkin besok saya akan tengok result dia. Sama ada satu, result dia akan jadi $4 lah. Sama ada habis akaun kita $10 kan. Ataupun 10 tu akan jadi double ataupun triple lah sebab kena take profit. Betul? Okey, betul tak? Tapi insya-Allah dia lebih kepada profit sebab kita ada ilmu, sebab kita ada knowledge. Kita ada knowledge, kita pandai. Jadi kita ada knowledge, kita boleh baca. Maknanya lagi barangkali nak lagi tinggi. Barangkali nak untung tu tinggi. Barangkali pergerakan ikut kita punya tinggi sebab kita ada reason kenapa kita nak buy. Kita tahu kenapa sebab dia dah test 2 kali. Sampai so kita tak ada masalah benda tu. Macam saya tak kisah. Tuan-tuan tengok money tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada 50 USD, jangan susah hati. Pecah 5 ekar. Camping lah. Tuan-tuan buat 10. Apa tuan-tuan? InsyaAllah. Tuan-tuan trade tapi kena ada ilmu. Jangan main hentam kromo tak boleh. Untung. Kromo mungkin tuan-tuan tiba-tiba kali jangan, kena ada ilmu tuan-tuan. Ada ilmu insyaAllah. Ada ilmu insyaAllah tuan-tuan. Sebab goal dia punya teknik dia lain. Mungkin yang setengah orang.
Nyok nak pakai teknik lain, ABC record dan sebagainya. Currency, teknik dia lain. Yang sesuai dengan tuan-tuan. Tuan-tuan kena tuntut. Tak semestinya nickel chart sesuai dengan tuan-tuan. Tuan-tuan sesuai dengan indikator dan sebagainya. Betul. Tuan-tuan kena menuntut. Okay? Yang penting masuk efek jaya. Closing Sebab apa? ada apa? Sebab ada apa? 60% support floating. Sebab Ya. tu boleh bantu. Anda dengan model yang kecil. Okay? Yang penting masuk efek. Saja penting masuk Jangan tak masuk. InsyaAllah. Sana belajar. Kalau masuk dapat ibu penjemur SFM lah. Dan juga Betul, ibu signal. penjemur. Betul, tuan-tuan. InsyaAllah. Alright. Jadi SFM, Itu saja tadi saya. apa SFM punya rule tentang kalau kita nak set BE ni? Okey. BE, tuan-tuan macam saya lah. Macam tuan-tuan, masing-masing macam saya ni, saya main support and resistant. So, support ni kalau tuan-tuan faham dengan lebih mendalam, support ni dia ada satu confirmation support dan satu support yang tak jelas. Okey, support yang tidak jelas berada di support yang confirm berada di time frame yang lebih tinggi tu. Maksud daily lebih cantik lah sebenarnya. Tapi untuk gengnya scalping ni tengok yang cepat. Tu tak ada masalah. Kalau tuan-tuan buat line chart macam selalu saya tunjuk, dia ada dua lepuk yang pertama tu tak confirmation, yang tak confirm pun sebenarnya. Tapi insya-Allah lepuk tu masih valid, belum ditest. Okey? Masih belum ditest, masih valid, tetapi resistance dia sangat kuat. So tak ada masalah. Kalau tuan-tuan tengok dia akan naik. Okay, dia akan naik ke satu support yang tuan-tuan yakin So tuan-tuan boleh letak ke support yang tuan-tuan yang samar-samar yang ada di atas dan dan dia akan naik juga. Okey, tuan-tuan boleh letak take profit tuan-tuan dekat situ. Lepas tu bila dia dah sampai ke satu layer support yang betul pasti tuan-tuan tarik. Lepas tu pergi atas. Tu bila dia patah balik pun tuan-tuan untung, still buat duit. Tak akan rugi. Tak akan rugi. Itu punya BE. Nanti kita macam mana nak ajak. So, tuan-tuan kena pastikan. Jangan macam Sifat kata tadi kan. Macam Sifat kata tadi betul. Jangan tuan-tuan punya profit. Nak stop loss 20 pip. Itu jangan macam tu. Mana ada orang berniaga macam tu. Kan orang berniaga mesti nak kena untung. Dia mesti kurangkan risiko dia. Dia kena tahu macam mana nak kurangkan risiko dia. Macam mana dia nak untung. Nak untung dia kena tahu. Okey, dia boleh pergi sampai jauh mana. Boleh pergi sampai tengah mana. Maksud kena faham. Faham. Kena ada sedikit ilmu dekat situ. Kena faham. Dia boleh pergi sampai sini. Kemungkinan dia kalau dia break ni dia boleh pergi sampai situ. Tuan-tuan boleh letak yang atas yang tuan-tuan yang rasa putih tu. Tuan-tuan tarik je lah stop loss. Dia akan jadi. Dia naik sampai tu dia patah balik macam mana untung dah. Betul. Itu yang selalu saya buat. Okay, Sifat boleh share tips tak macam mana Sifat nak grow account dalam masa sama Sifat withdraw. InsyaAllah Sifat tip lah. Okay lah. Sebab pendengar ramai kan. Tip dia senang saja tuan-tuan. Kiranya tuan-tuan ada masalah tak kira lah masalah di mana, kat mana-mana, telefon sebagainya, tuan-tuan pergi minum teh. Minum kopi dulu. Sembang anak-anak lu ke apa ke kan. Lama tak kena kopi teh. Betul. Cicah orang tiba segi. Kan? Kau tak kira lah masa dia benda apa saja yang tuan-tuan tengok anime. Contoh, pergi tengok apa, ustaz ceramah ke kan, ceramah ustaz. Boleh tenangkan diri sikit, baca Quran ke, solat ke apa kan. Tuan-tuan tenangkan diri dulu, baru masuk dalam market. Tak kira lah tentu market kita ikut. Yang penting diri tuan-tuan tu kena relax. Tuan-tuan tak relax pun tak jalan. Tak boleh juga. Macam tu. Contoh saya kata cicak teh ni, ayat Otibat Seki sebab saya ni kami bukan cicak teh. Extra juice ni. Extra juice. Dia selalu potong kaki. Sebab tu kata emosi bagus je. Nak extra juice nanti nak tertidur tengah jam. Semua okey. Floating putih data biru lah. Dana biru. Okay. Tahu ya tuan-tuan maksudnya macam itulah. Kalau ada masalah, cek dulu ambil. Yang paling penting kita sebagai mungkin ambil ayam pekan ke apa kan. Ya. Masa okey dah, tengok balik. Baru tengok balik. Tengok, kira. Mana orang rasa tinggal tunggu saja. Tanam, tinggal, tuai. Istilah ada senang lah. Tanam, tinggal, tuai. Tanam, tinggal, tuai. Konsep yang mudah. Jangan duduk pening-pening. Tuan-tuan, tak take profit tu. Betul. Lagi satu saya nak bagi pesanan jugalah kepada... FOS pula? FOS punya pesanan? Saya nak pesanan kepada, contohnya, kepada tuan-tuan yang selalu follow signal banyak-banyak grup dekat Telegram tu, siapa buka bagi signal pakai entry, pakai masuk. Tak tahu dia yang Sifu tu profit tapi tuan-tuan MC. Macam mana Azfar? Jadi bagi saya lah apa segala bentuk analisa atau signal atau yang apa yang orang kata boleh yang apa pasti biru ni bagi saya tak tepat lah. Bagi saya lebih macam market ni kita tak boleh agak Azfar. Satu lagi mungkin
market ni Kita sebenarnya tak pakai dia banyak faktor dalam tu. Dia tak semestinya technical factor je dalam tu. Kita kena faham dari segi fundamental, dari segi wave punya analisis, macam-macam analisis yang kita kena buat. Kalau orang yang betul-betul particular, yang master ni, dia akan ambil kira semua faktor ni sebelum entry dalam satu position. Jadi bagi saya, kalau tuan-tuan dapat satu signal yang cantik, okay, yang tuan-tuan masuk dalam grup Telegram, nampak macam cantik, nak masuk, okay, masuk. Dan tuan-tuan kena kaji sendirilah carta tu, sesuai tak dengan trading plan tuan-tuan. Tapi tuan-tuan setuju tak dengan pandangan Sifu ataupun pandangan signal provider tersebut? Sekiranya tuan-tuan rasa setuju, boleh masuk. Jangan masuk tergopoh-gopoh. Signal keluar, terus entry, buka MT4 tengah drive tu, tekan signal, pam. Dah tahu salah entry, jadi signal buy jadi sell, mampu. Okay, kita kena buat kajian jugalah. Kita sebab yang apabila dalam risiko ni, dalam trading ni, kita kena ingat yang buat position buy tu ataupun ambil position buy atau sell tu atas tanggungjawab kita. Kita tak boleh nak salahkan signal provider ataupun Sifu A, Sifu B, Sifu F dan S. Tak boleh. Betul tak? Betul. Tak boleh salahkan. Kadang-kadang dia tu lah. Jadi risiko yang ultimate risiko adalah siapa yang tekan entry buy atau sell tersebut, iaitu kita sendirilah. Okey, Sven. Cuma kadang-kadang tuan-tuan kena faham sebab kita kadang-kadang memang kita supply signal provider. Tapi kadang-kadang tuan-tuan pakai broker yang tak sama tau. Kadang-kadang broker tak sama, spread dia lain. Spike dia lain. Tuan-tuan broker tu ada spike. Broker yang kita trade ada spike. So tuan-tuan dah pergi melajak tak close lagi. Orang lain dah close position lah. So ada problemnya. So kita kena tengok, kena analisa semua stack. Okay? So masuklah efek Jaya ni. Saya kalau nak follow signal tu, kalau boleh follow dia punya satu channel tu punya ni lah, punya broker. Okay, bila kata bagi link, tekan link untuk register kan, tu bukannya sebab salah satu mungkinlah dia nak buat IB kan, tapi kita kena faham juga apabila dia trade menggunakan broker tersebut, dia punya spread dan kadang-kadang graf tu bacaan dia lain, dia ikut broker yang dia pakai pada satu masa tu. Betul ke? Betul. Alright, jadi F. Okay, so terima kasih kepada para pendengar kita yang sudi bersama kita sampai ke penghujungnya, Jadi kita di akhir rancangan. Kita nak rehat sebentar sebelum masuk meeting. Okay, so kita di akhir rancangan. Yang baik daripada Allah. Ada lagi. Pesanan. Jangan lupa like dan subscribe kita punya Facebook page. Dan di YouTube boleh cari MFM TV online. Dan tuan-tuan sila like dan subscribe. Tekan like, subscribe, tekan button loceng. Okay, tuan-tuan. Terima kasih. Okay, so jangan lupa like dan subscribe. Okay, kita di akhir rancangan. Yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan kekurangan daripada kami berdua, kami mohon ampun. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.